Okey, selain daripada pengamal undang-undang, saya juga difahamkan Tuan Fakri adalah seorang pendaki gunung yang begitu aktif. Boleh nyatakan sedikit sebanyak pencapaian yang telah Tuan Fakri kecapi? Benar. Selain daripada saya kerjaya peguaman ni sebagai profession saya juga adalah merupakan Presiden kepada Persatuan Kembara Negara Malaysia, iaitu satu persatuan yang membawa perjuangan berkaitan dengan sukan pendakian gunung, khususnya pendakian di altitude tinggi. Betul, saya terlibat dalam beberapa siri pendakian, khususnya pendakian Gunung Everest semenjak saya belajar di UiTM lagi. Waktu tu saya menjadi pendaki sokongan kepada kumpulan pertama yang kita hantar, saudara Datuk Muka Robin sekarang ni, dan Ahmad Ridwan Rozali, sebelum saya sendiri terpilih sebagai pendaki Gunung Everest pada tahun 2007 untuk bersempena dengan sambutan ulang tahun Malaysia yang ke-50. Dan selepas tamat ekspedisi pada tahun 2007, saya juga dipilih untuk melaksanakan misi mendaki gunung di 7 puncak yang tertinggi di 7 benua, di Amerika Utara, di Amerika Selatan, di Kutub Antartika, Kutub Selatan, gunung yang paling tinggi di Afrika, di Asia, dan paling tinggi di benua Eropah, di Elbrus, Russia. So, saya adalah rakyat Malaysia yang pertama yang berjaya menamatkan misi mendaki 7 puncak gunung tertinggi di 7 benua yang berbeza. Kemudian habis tamat saya punya program tu pada tahun 2011, saya kerap menjadi konsultan kepada mana-mana ekspedisi yang melibatkan pendakian altitude tinggi. Altitude tinggi ni bermaksud pendakian melebihi 3,000 ataupun 3,500 meter daripada aras laut. Kalau Kinabalu contohnya 4085. So kadang-kadang ada rakyat Malaysia yang nak pergi ke Nepal, ke Afrika, dia nak mendaki ke Eropah. So kita sama ada saya terlibat daripada sudut memberikan nasihat teknikal ataupun saya dijemput untuk memberikan ceramah tentang persediaan peralatan, bagaimana persediaan kesihatan dan sebagainya. So kita juga memainkan peranan. Saya pernah sekali membentangkan kertas kerja berkaitan dengan gunung tahan di Sepanyol. Contohnya untuk memperkenalkan kepada pegiat rekreasi luar bahawa produk-produk di Malaysia juga adalah merupakan produk-produk yang bagus dan baik. Kemudian saya juga sekarang ni menjadi ahli UIAA yang berpangkalan base di Switzerland. Sebab setiap kali conference pada setiap tahun tu saya akan attend, ataupun ahli persatuan kita akan attend lah. Di situ kita akan dapat mendengar isu-isu baru. Contohnya macam COVID, kita nak satu guideline di peringkat antarabangsa, bagaimanakah pendakian gunung boleh dibuat dengan SOP yang baru. So sebab itu kita terlibat dalam persatuan-persatuan di peringkat antarabangsa. Dan ada pernah sekali kita menganjurkan satu kursus altitude tinggi di Malaysia ni, kita bawa penceramah dan pendaki-pendaki yang hebat daripada luar negara, daripada Italy, daripada England, datang dan berkongsi pengalaman dan ilmu dengan pegiat rekreasi di tempatan. So saya walaupun saya punya pencapaian dari sudut secara fizikal, daripada sudut mendaki ke gunung-gunung yang tinggi, dan now peranan saya adalah lebih kepada sudut education. Bagaimana nak educate masyarakat yang ingin berekreasi dalam keadaan mungkin risiko yang perlu dilihat, persediaan dan penyiapan dari sudut peralatan, pakaian, perubatan. So saya nakkan orang mendaki tapi berilmu supaya dapat mengurangkan, meminimalkan risiko semasa proses ataupun aktiviti rekreasi yang dijalankan. Boleh Tuan Fakri ceritakan sedikit sebanyak latar belakang pendidikan secara formal Tuan Fakri? Baik. Dulu waktu saya start dengan sekolah menengah lah, sebab dia ada cerita yang best sikit in between tu. So saya dulu sekolah menengah form 1 sampai form 3 di sekolah menengah agama Mat Hamidah Kajang. Kemudian saya dapat keputusan alhamdulillah 8A. Saya menyertai sekolah menengah Sains Kuala Selangor pada tahun 1997-1998. Dan kemudian pertama saya mengikuti program matrikulasi Sains Hayat di UPM. Pada masa tu cadang-cadang nak jadi doktor. Tapi masa tu rezeki tak ada, keputusan tak memihak kepada saya untuk menyertai program perubatan. Maka saya pun keluar daripada universiti. Dalam tempoh setahun saya menganggur tu, macam-macam kerja saya buat. Tolong mak saya di kedai runcit, ataupun saya bekerja di pasar-pasar Ramadan, pasar malam. Sampai saya fikir saya perlu mengubah hidup saya sendirilah. Maksudnya hanya dengan pelajaran dapat membantu saya keluar daripada situasi keluarga kita yang serba kekurangan. Jadi saya memilih untuk cuba mencari jalan bagaimana nak menjadi pengamal undang-undang. Selepas itu, saya ingat sekitar tahun 2001, saya mengikuti program diploma pentadbiran awam di UiTM selama 3 tahun.
habis diploma pentadbiran awam, saya mendapat saya mendapat tawaran pengajian di peringkat ijazah sarjana muda undang-undang di UiTM, dan keterlibatan saya dalam bidang rekreasi tadi dan pencapaian akademik saya menyebabkan saya mendapat beasiswa untuk menyambung pengajian di peringkat masters, ditanggung sepenuhnya fee pengajian oleh pihak UiTM, dan saya tamat pengajian master saya. Kemudian saya beramallah sebagai peguam di Semenanjung Malaysia. Kemudian sekitar tahun 2015, saya punya minat ke arah bidang perundangan tentang pembinaan ataupun construction law ni melalui kes-kes yang saya kendalikan, sehingga menyebabkan saya menyambung pengajian saya selama 10 bulan di Law Society of Ireland bagi mendapatkan pengiktirafan diploma in construction law. Dan kemahiran saya sekarang ni adalah berkaitan dengan semua jenis perundangan sivil, tapi pengkhususan saya banyak berkaitan dengan soal hartanah, soal bangunan, soal-soal yang melibatkan industri pembinaan, dan juga soal-soal berkaitan dengan undang-undang lain yang normal lah, seperti kontrak, tort dan sebagainya. So itu sedikit sebanyaklah berkaitan dengan latar belakang pengajian saya dan pengalaman saya. Dan sekarang ni saya hampir 15 tahun dah, 14 tahun masuk 15 tahun beramal sebagai pengamal undang-undang, dan banyak juga kes yang saya terlibat, sama ada di peringkat kes mahkamah magistrate sampai ke mahkamah persekutuan, dan kes-kes yang melibatkan kepentingan umum, seperti kes-kes melibatkan majlis agama, kemudian pembuangan pekerja dan sebagainya lah. Apa pandangan Tuan Fakri berkenaan dengan sistem kehakiman kita pada masa sekarang ni, lebih-lebih lagi apabila bekas timbalan Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib Tun Razak telah disabitkan dengan kesalahan jenayah 1MDB. Pada pandangan saya, sebenarnya krisis kehakiman ni dia dah bermula tahun 1980-an lagi. Ketika itu, kalau masih ingat, itu adalah isu yang diketengahkan oleh Tun Salleh Abbas. Pada ketika itu, masyarakat mula melihat sama ada sistem kehakiman dan perundangan ni, adakah ianya melibatkan campur tangan daripada ahli politik, daripada pemimpin-pemimpin tinggi negara. Dan kemudian dilihat, ada satu zaman tu, contohnya, untuk membawa mana-mana ahli pemimpin parti ataupun pemimpin politik ni ke muka pengadilan amat susah. Kita ada kes Al Tantuya, kita ada pelbagai lagi kes yang lain. Tetapi akhir-akhir ni kita dapat lihat bahawa saya ingat yang memperjuangkannya adalah Tun Mahathir lah akhirnya. Bila Bersatu ditubuhkan, masa tu gerakan bersih dah mula berlangsung, tapi apabila 2018 tampuk pemerintahan baru dipimpin oleh Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri, kesemua pesalah politik ni akhirnya berjaya dibawa ke muka pengadilan, dituduh dan didakwa di mahkamah. So apa yang saya boleh lihat, sehinggalah akhirnya Datuk Najib setelah melalui proses perundangan sebanyak 3 peringkat di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan, kita melihat dia punya verdik itu satu cerita lain, betul atau salah satu cerita lain. Tapi yang paling penting adalah mana-mana individu sekalipun, termasuk ahli politik sekarang ni, dia tidak terlepas daripada sistem keadilan dan kehakiman. Kalau betul, no one is above the law. Kalau melakukan kesalahan, mereka boleh diheret oleh Timbalan Pendakwa Raya untuk didakwa di mahkamah. So dalam kes Najib ni, 1MDB, sebagaimana yang semua tahu, keputusan pun dah keluar bahawa sistem kehakiman kita ni dapat berfungsi dan mengadili apa-apa kes yang dibawa ke mahkamah. Kan, soal benar atau salah, masyarakat ada pandangan yang tersendiri. Tetapi hakim-hakim selama 9 orang, dia ada pandangan tersendiri. Kalau saya mengumpat dari sudut sistem itu telah berfungsi. Dan orang kata sistem ni bukan saja dilihat adil, malah mesti kelihatan adil. Mesti kelihatan ianya neutral di mata masyarakat, bahawa ianya tak diganggu oleh mana-mana parti politik ataupun pemimpin. Dapatan bersalah atau tidak tu bergantung sepenuhnya kepada fakta dan juga bukti keterangan yang berada di hadapan mahkamah lah. Betul. Kes Najib ni sebenarnya kes jenayah banyak. Najib salah satu. Mungkin dia menjadi tumpuan masyarakat sebab dia melibatkan ahli pemimpin tertinggi dalam negara, bekas pemimpin tertinggi dalam negara. Dan dia juga mungkin melibatkan satu jumlah subjek matter yang besar, 2 bilion, beratus juta dan sebagainya. Mana-mana kes kesalahan jenayah pun, sistem mengadilinya sama. Kita melihat kepada apa bukti dokumentari yang ada. Kita bergantung kepada keterangan saksi. Dan sama ada bukti-bukti dan keterangan saksi ini adalah bukti-bukti yang boleh dipertimbangkan oleh mahkamah sebagai bukti yang benar, bukti yang sahih. Dan
pembelaan juga diberikan peluang sebenarnya untuk sama ada menimbulkan keraguan kepada bukti yang ada ataupun keterangan saksi yang ada. Jadi dua versi ini dibawa kepada hakim akan memutuskan siapa yang benar ataupun apakah keputusan yang patut dibuat yang terbaik pada masa itu. Jadi yang berlaku ni, yang saya lihat, keputusan yang mengekalkan keputusan Mahkamah Persekutuan mengekalkan keputusan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi adalah berteraskan kepada apakah bukti yang telah dihadapkan kepada mahkamah. Keterangan-keterangan saksi, saya ingat puluhan orang telah dipanggil memberi keterangan. Dia punya the weight pemberat kepada keterangan itu telah diberikan pertimbangan yang dalam. Nak menjatuhkan hukum ni bukan satu perkara yang mudah untuk dilaksanakan, apatah lagi dia melibatkan kehidupan seseorang individu. Jadi yang berlaku ni pada saya masih lihat sebagai pengamal undang-undang, sistem itu telah berfungsi. Bersalah atau tidak itu adalah dapatan mahkamah berdasarkan kepada bukti yang telah dikemukakan dan bukan disebabkan oleh mana-mana pihak mencampuri urusan mahkamah. Baik. Itu dah dia tuan-tuan. Kita bersama dengan Tuan Ahmad Fakri bin Abdul Samad, calon P126 Jelebu, bagi mewakili GTA bersama segmen Apa Kata Calon Muda. Dengan itu saya sudahi temu bual ini dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.